Didik TV KPM. Terima kasih Syafiqah. Seterusnya murid di rumah sekalian, kita seterusnya akan mengkaji ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah. Tadi kita dah terangkan berkaitan pengertian, dah jelas masa yang paling tepat kan. Tetapi berdasarkan masa itu, apakah sebenarnya ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah? Okey, pertama sekali kita pergi kepada ciri-ciri ayat Makkiyah, iaitu ayat yang turun di Mekah. Yang pertama sekali mengandungi lafaz ya ayyuhan nas, iaitu bermaksud wahai manusia. Kenapa wahai manusia? Kerana bila Rasulullah di Mekah, Rasulullah baru mendapat ataupun Islam itu sendiri. Jadi dia mengajak para sahabat memeluk agama Islam, okey, dan juga orang sekitarnya memeluk agama Islam, dia kata wahai manusia. Sebab masa itu mula-mula dalam dakwah, mula-mula. Jadi kita wahai manusia, marilah kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, menggunakan lafaz ya ayyuhan nas. Yang kedua, mengandungi ayat sajadah, iaitu sujud tilawah. Di dalam Al-Quran ada 15 tempat. Yang mana ayat sajadah ini, kalau kita baca Al-Quran, dekat barisan atas tu dia ada satu garisan dan tanda macam kubah kecil, ada dua kan, iaitu ayat, nama dia ayat sajadah, untuk kita sujud kepada Allah Taala ketika kita membaca ayat tersebut. Jadi itu tanda-tanda ayat tersebut ayat Makkiyah. Ada 15 tempat di dalam Al-Quran lah. Okey. Kemudian yang ketiga, mengandungi lafaz kala, disebut sebanyak 33 kali dalam 15 surah yang terakhir dalam Al-Quran. Kala ni maksud dia jangan ataupun tidak. Okey, jadi bila kita baca Quran, ada perkataan kala, okey, bala, itu menunjukkan surah Makkiyah, yang mana isi dia mengajak manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanda dia ya ayyuhan nas, kemudian ada sajadah tadi tu, dan juga ada perkataan kala. Itu tiga poin yang pertama. Boleh ingat Syafiqah? Boleh, murid-murid. Ingat tak? Ya, Tiga perkara jangan tu. lupa nanti kalau keluar periksa tu kena ingat tu. Ya ayyuhan nas, ada ayat sajadah dan juga ada perkataan kala. Okey. Seterusnya yang keempat, mengandungi ayat yang bermula dengan huruf al-muqatta'ah ataupun al-hijaiyah, seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, nun, qaf. Itu merupakan petanda. Itu ayat Makkiyah. Tetapi kan dalam Quran tak tahu maksud dia apa kan. Itu milik Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang penting bila tanda ada huruf al-muqatta'ah itu merupakan surah-surah Makkiyah. Okey. Seterusnya yang kelima, menceritakan kisah Nabi Adam dan Iblis. Okey, maksud dia bila ada dalam ayat tersebut surah berkaitan dengan cerita berkaitan Nabi Adam, automatik kita kata berkaitan dengan ayat Makkiyah. Berkaitan Iblis yang mana menggoda Nabi Adam untuk turun ke dunia dan sebagainya kan, itu merupakan ayat Makkiyah. Okey, dan juga yang keenam, menceritakan tentang kisah para nabi dan umat terdahulu. Dalam Quran ada banyak surah yang menceritakan tentang umat terdahulu sebagai pengajaran kepada kita. Okey, Nabi Nuh ada, Nabi Lut ada, dan Nabi Musa, dan macam-macam. Tujuannya untuk mengajak kita semua manusia jangan seperti kaum terdahulu yang engkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah Taala berikan musibah, memberikan balasan buruk, azab dan sebagainya kepada mereka. Kalau Syafiqah ada rezeki yang lebih nanti, murid yang ada rezeki yang lebih nanti, bila pergi umrah, mungkin transit dekat Timur Tengah dan sebagainya kan, ziarahlah kat Jordan, dekat Mesir dan sebagainya, untuk kita melihat secara depan-depan. Itulah dia azab-azab Allah Ta'ala yang diberikan kepada mereka, pengajaran kepada kita semua pada hari ini. Jadi itu merupakan ciri-ciri ayat Makkiyah, ada 6. Setakat ni boleh faham Syafiq? Ada pertanyaan, nak tanya apa-apa? Nak tanya? Tak, okay. Tak ada. Maksudnya Ustaz, kalau contoh dalam surah Al-Baqarah itu sendiri, ada diturunkan mengenai dengan ayat yang berkaitan dengan Iblis dan juga Nabi Adam. Jadi nak kata surah Al-Baqarah itu ada dalam ayat-ayatnya, ayat Makkiyah lah. Kiranya. Maknanya secara asasnya ialah kalau berkaitan Nabi Adam dan Iblis dalam cerita itu ialah surah Makkiyah. Okey. Tapi kita tengok juga kadang-kadang ada part sahaja, tapi bukan surah Makkiyah. Ada juga. Jadi kita kena mendalami satu persatu, kita kena baca buku betul-betul dan sebagainya. Cuma sebagaimana saya sebutkan tadi, nak mudah ingat,
nama-nama surah-surah Makkiyah itu dimulakan dengan nama-nama Nabi. Baik. Kalau misalnya surah yang panjang-panjang, contohnya Ali Imran, Al-Baqarah tadi itu kan, okey, berkaitan ayat Madaniyah. Jadi itu asas yang paling mudah. Okey, supaya kita ingat untuk ciri ayat Makkiyah tersebut. Baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat Madaniyah. Apakah ciri dia? Yang pertama, suku kata dan ayatnya lebih panjang dalam menjelaskan syariat. Maksud dia apa? Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran sebagainya kan dipanjang surah dia kan. Kenapa? Sebab bila kita nak menceritakan, nak menerangkan satu perkara, dia mesti memerlukan satu kefahaman ayat yang jelas dan panjang supaya kita faham. Kan? Maksud bila kita terangkan dengan jelas sebabnya, kenapa dan sebagainya, kita faham kenapa kita kena solat, kenapa kita kena zakat dan sebagainya. Sebab apa? Diterangkan dengan detail perintah tersebut. Jadi dekat yang pertama ayat Madaniyah ni dia mesti panjang ayatnya. Kerana apa? Untuk menceritakan satu perkara itu, perintah Allah Taala itu diperlukan penjelasan yang panjang dan detail. Yang kedua, semua hujah dan dalil mengenai hakikat Islam dibincangkan dengan mendalam. Berkaitan solat, berkaitan zakat, berkaitan haji, berkaitan perintah, segala perintah Allah itu diceritakan, diberikan dalil, hujah dan sebagainya dengan jelas. Sebab itu bila jelas, dia memerlukan kepada kupasan-kupasan yang panjang supaya difahami dengan baik dan kita sebagai umat Islam dapat melaksanakan perintah itu dengan jelas, dengan terang dan nyata. Jadi bila kita nak buat itu, kita yakin dengan segala perintah Allah SWT dan tanpa ragu-ragu lagi kita melaksanakan perintah dia. Okey, yang ketiga, seruan terhadap ahli kitab agar menerima Islam. Ahli kitab. Ada 3 agama yang mendapat kitab daripada Allah Taala, iaitu pertama agama Kristian. Okey, kemudian Yahudi, kemudian agama Islam. Semua itu nama dia ahli kitab. Yang mana kalau dalam itu menceritakan tentang 3 kaum ini yang mendapat kitab ini, nama ahli kitab ni, maka inilah ayat Madaniyah. Sebab apa? Dalam Kristian, dalam Yahudi, semua itu memang ada berkaitan Islam. Sebab ajaran mereka sepatutnya sama dengan ajaran kita yang mana seiring dan senada. Sebab itulah namanya ahli kitab. Seterusnya, yang keempat, menerangkan tentang keizinan berperang dan peraturannya serta hukum berjihad. Jadi dalam ayat Madaniyah panjang ni, boleh kita berperang, berjihad dengan cara macam mana? Apa syaratnya? Tak boleh bunuh orang sesuka hati, tak boleh patahkan pokok dan sebagainya, bunuh binatang, tak boleh. Itu di antara syarat yang perlu diterangkan, sebab itu dia panjang. Yang kelima, menceritakan kisah dan perilaku buruk orang munafik. Okey, juga maksud dia orang kata musuh dan selimut kan Syafiqah, macam baik tapi rupa-rupanya belakang kita dia tikam belakang dan sebagainya. Itu orang-orang munafik yang perlu berhati-hati, yang perlu diterangkan oleh Allah Taala kepada kita supaya kita mengelakkan, berhati-hati daripada orang-orang yang munafik ini. Seterusnya yang keenam, menjelaskan tentang ibadat. Okey, seperti solat, zakat, puasa, muamalat, perniagaan, macam sekarang kan perbankan, saham apa semua dalam muamalat itu ada. Adanya hudud, hukum-hukum, mencuri macam mana, membunuh macam mana kan. Keluarga, maksud dia dari segi hubungan antara mak dengan ayah, dengan saudara dan sebagainya, bagaimana menguruskan keluarga, menguruskan rumah tangga, siapa nak bekerja, siapa jaga rumah dan sebagainya. Warisan, dalam pewarisan Islam ada waris 1/3, 1/2 siapa. Jadi diterangkan dengan detail dalam surah-surah ayat Madaniyah. Juga jihad dan lain-lainnya lah. Maksudnya penting, berarti penting kepada kita. Kenapa? Menerangkan syarat itu dengan lebih mendalam, dengan jelas dan sebagainya. Jadi kita dapat memahamilah kalau ayat itu panjang, nama dia ayat Madaniyah, menceritakan tentang syarat Islam dan sebagainya dengan jelas kepada kita. Jadi kita sebagai umat Islam dapat melaksanakan dengan yang terbaik. Okey, boleh faham? Boleh nampak tak Syafiqah dan murid sekalian? Saya nampak apa yang kelebihan kepada ayat Madaniyah ni, bukan kelebihan lah, tapi dia punya ciri-ciri tu lebih panjang, lebih jelas lagi. Sebab bila kita nak faham tu perlu kepada pertanyaan kan, kenapa jadi macam ni, kenapa tak boleh macam, jadi perlukan penjelasan yang jelas. Okey, taib. Seterusnya, kepentingan mempelajari ayat Madaniyah. Bila kita dah tahu maksud kan, dah tahu ciri dia, apa kepentingan kepada kita sebenarnya? Yang pertama, membezakan ayat yang nasah dan ayat yang mansuh. Okey, nasah ni ialah ayat yang menggantikan. Okey, murid sekalian dan juga Syafiqah, mansuh ayat yang kena buang. Dalam Quran ada hukum yang dah tak digunakan lagi.
ada hukum yang kita baca tapi tak dilaksanakan lagi ya. Jadi kita kena tengok kat situ apakah hukum yang terkini yang boleh kita buat ataupun tak boleh. Jadi dalam nasa bangsa tu kita tahu. Okey, seterusnya mengetahui sejarah hidup Rasulullah SAW dengan terperinci sebab Quran turun itu seiring dengan hidup Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, gaya bahasa yang digunakan dapat dipertingkatkan dalam kegiatan dakwah kan. Macam kita nak memanggil orang kan, kita sebut wahai manusia. Itu umum. Tapi kalau kita wahai Muhammad apa khabar, dia lain. Wahai Ali apa khabar, lain. Jadi cara itu sebenarnya satu usul dalam berdakwah. Jadi bila kita panggil nama penuh orang, kita rasa lebih dihormati. Lebih dihormati. Mana kalau kita panggil hai sekejap, lain kan. Jadi kita kena panggil dengan nama yang penuh supaya rasa dihormati. Jadi itu di antara kepentingan lah. Bila kita belajar ayat Makkiyah Madaniyah, kita tahu hukum yang baru, hukum yang lama. Okey, kita kena amalkan hukum yang baru dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh soalan yang mana boleh digunakan ataupun pelajar boleh dapat tahulah apa yang akan keluar dalam soalan kalau misalnya tajuk ni keluar dan sebagainya kan. Contoh dia Syafiqah, nyatakan 2 ciri ayat Madaniyah. Tadi kan panjang kan? Ya, betul. Tapi dalam tu ada banyak tadi tu kan? Okey, nyatakan 2 ciri ayat Madaniyah, 2 markah. Maksud bila nyatakan satu isi satu markah. Maksudnya kita dan murid sekalian kena jawab dua isi sahaja. Tak perlu kepada huraian. Okey, faham? Okey, kita tengok contoh jawapannya Syafiqah. Contoh, Ustaz kata tadi apa? Mesti ada isi soalan. 2 ciri ayat Madaniyah ialah yang pertama, menjelaskan tentang ibadat, muamalat dan hudud. 1 markah dekat situ. Yang kedua, menerangkan tentang keizinan berperang dan hukum berjihad. 1 markah juga. Jadi bila nyatakan 2 markah, dia nak 2, 1 isi, 1 markah sahaja. Tidak perlu kepada huraian. Yang murid-murid kena ingat ialah ingat balik fakta, kemudian keluarkan balik. Sebab itu bila kita belajar di dalam kelas, okey, setiap pointer itu kita kena hafal 2 isi, 2 isi, 2 isi yang paling mudah. Ayat Makkiyah 2 isi kita ingat. Okey, ayat Madaniyah 2 juga isi yang paling mudah. Sebab dalam periksa dia akan tanya nyatakan 2, jelaskan 2 kan. Jarang jelaskan 4 sebab markah dia cuma 4 kalau banyak pun. Tak ada markah 8 dalam periksa Syafiqah. Jadi dia kena hafal 2 isi sahaja. Jadi itu cara untuk memudahkan murid-murid sekalian untuk jawab periksa dengan baik. Yang penting 2 tu mesti murid-murid ingat. Macam tu. Mana Ustaz, kalau contoh dalam peperiksaan ni, ada tak soalan yang macam digabungkan terus? Contoh, nyatakan 2 ciri ayat Madaniyah. Tapi sekarang digabungkan, nyatakan 2 ciri untuk ayat Makkiyah dan juga ayat Madaniyah. Biasa tak ada. Kerana 2 ciri itu sangat berbeza. Melainkan dia tanya perbezaan. Perbezaan. Jelaskan 2 perbezaan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. So kita datangkan 2 ciri tadi tu, ayat Makkiyah, lawannya 2 ciri ayat Madaniyah. Sebab itu saya kata hafal 2 saja kan. Sama ada hafal untuk perbezaan itu ataupun keluar 1 untuk Makkiyah, 1 untuk Madaniyah. Jadi dah menepati. Kalau Syafiqah buat macam tu akan dapat 4/4. Sebab apa? Tetap itulah jawapan dia. Didik TV KPM